Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hasnira binti Yusri dengan nombor matrik S71066 ingin membentangkan tugasan individu saya bagi subjek Penghayatan Etika dan Peradaban kod MPU 3132. Soalan yang saya pilih adalah tentang rusuhan kaum 13 Mei 1969 di mana saya perlu menyatakan 3 faktor rusuhan dan 3 pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa itu. Antara faktor yang menyebabkan tercetusnya rusuhan kaum adalah ketidakseimbangan ekonomi dan sosial antara kaum. Hal ini terjadi kerana sektor pekerjaan telah pun diasingkan mengikut kaum. Sebagai contoh, kaum Melayu mendominasi sektor pertanian, kaum Cina pula mendominasi sektor perdagangan, manakala kaum India mendominasi sektor perladangan. Seterusnya, kempen pilihan raya yang menggunakan isu perkauman dan sensitiviti keagamaan untuk mendapatkan sokongan. Terdapat sesetengah pihak yang telah menggunakan isu sensitif demi meraih undian daripada kaum-kaum lain. Contoh, isu hak-hak istimewa orang Melayu, di mana sekiranya kaum Melayu mengundi parti tersebut, parti itu akan memberikan hak istimewa orang Melayu sebagai warga asal di tanah Melayu. Akhir sekali, keputusan PRU ketiga dan perarakan kemenangan yang tidak terkawal. Terdapat sesetengah individu yang telah memprovokasi dan mengutuk parti-parti lain serta orang awam sepanjang perarakan tersebut. Tamsilnya, kaum Cina yang sedang berarak telah menghina kaum Melayu di sepanjang jalan sehingga timbulnya rasa dendam. Antara pengajaran yang diperoleh daripada peristiwa ini adalah kita hendaklah meningkatkan taraf ekonomi di negara kita. Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, sektor pekerjaan hendaklah dibahagikan dengan adil dan mengikut piawaian tertentu tanpa melihat bangsa. Sebagai contoh, sekumpulan pekerja yang berbilang kaum hendaklah bersatu padu untuk memajukan sektor pekerjaan masing-masing. Seterusnya, kepentingan toleransi dan saling menghormati antara kaum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang positif antara satu sama lain. Misalnya, masyarakat saling menghargai perbezaan budaya sebagai salah satu keunikan di negara kita. Akhir sekali, mengukuhkan perpaduan dan kepercayaan antara kaum. Walaupun parti yang menang bukanlah dari bangsa kita, tetapi kita hendaklah meletakkan keyakinan dan kepercayaan bahawa mereka mampu untuk mentadbir negara dengan rasa adil dan saksama. Tamsilnya, kita hendaklah bersangka baik dengan pemimpin supaya hubungan antara rakyat dan kerajaan menjadi lebih baik. Kesimpulannya, perpaduan merupakan kunci kesejahteraan, terutamanya apabila melibatkan ras yang pelbagai. Melihatkan tragedi ini, sudah pasti kita tidak mahu ia berulang. Oleh itu, masing-masing perlu memainkan peranan dengan penuh rasa tanggungjawab tidak kira pihak kerajaan mahupun rakyat biasa untuk memastikan negara yang kita diami aman dan tenteram. Sekian daripada saya. Terima kasih.